Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara ulasan yang paling menarik sekali pagi ini, yaitu pemuda amanah Gesa Muhyiddin Saman Anwar, isu berkaitan hutang Felda. Wow, ini memang kita tunggu-tunggu. Benarkah Muhyiddin Yassin akan berani menyaman Anwar Ibrahim berkaitan hutang Felda? Kalau Muhyiddin telah mengatakan Anwar Ibrahim itu berbohong, tapi Anwar Ibrahim tidak melakukan apa-apa tindakan undang-undang, sebaliknya Anwar Ibrahim menyatakan pula bukti bahwa Muhyiddin Yassin sebenarnya tersilap cakap apabila beliau kata Anwar Ibrahim bohong. Sebaliknya Anwar Ibrahim pula ada bukti bahwa tidak pernah dibentangkan perkara itu. Pemuda amanah Gesa Muhyiddin Saman Anwar kerana perkara ini. Pemuda amanah menggesa pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk memfailkan saman terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung isu penghapusan hutang peneroka Felda. Exco Pemuda Amanah Fadli Umar Aminul Huda berkata, Muhyiddin perlu berbuat demikian setelah berkata Anwar menipu apabila berkata Presiden Bersatu itu tidak melupuskan hutang Felda berjumlah Rm8.3 bilion pada tahun 2021 ketika menjadi Perdana Menteri. Sewajarnya, kata mereka, Muhyiddin dengan segera memfailkan saman fitnah terhadap Perdana Menteri kerana ini jelas merosakkan reputasinya seolah-olah dia sendiri telah menipu ratusan ribu peneroka Felda. Kononnya, hutang Felda dilupuskan pada tahun 2021, sedangkan apa yang dibuat hanyalah mengumumkan dasar tanpa membuat tindakan pelaksanaan sewajarnya, kata Ketua Pemuda Amanah ini lagi, kata Exco Pemuda Amanah ini lagi. Sudah tentu Muhyiddin tidak mahu digemburkan sebagai penipu bangsa. Lebih-lebih lagi hampir 100% peneroka Felda ini adalah bangsa Melayu yang mungkin telah tertipu dengan janji ini dengan mengundi Perikatan Nasional pada PRU 15 yang lalu, katanya dalam satu kenyataan. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang ulasan kali ini daripada Exco Pemuda Amanah ini? Adakah Anda juga setuju bahwa Muhyiddin Yassin perlu menyaman Anwar Ibrahim? Pada pendapat saya, iya, patutlah Muhyiddin menyaman Anwar Ibrahim supaya kebenaran dapat ditunjukkan dan juga beliau dapat membersihkan nama beliau. Tapi harus diingat, dengan saman itu juga Anda akan terbuka pekung sepenuhnya di mahkamah. Tapi di mahkamah tidak ada perkara yang akan tersembunyi dan semuanya hanya tentang fakta semata-mata. Dan benarkah apa yang dikatakan oleh Exco Pemuda Amanah ini, bahwa kalau Muhyiddin tidak menyaman Anwar Ibrahim, ini akan merosakkan reputasinya, yang seolah-olah dia sendiri telah menipu ratusan ribu peneroka Felda, yang kononnya hutang Felda dilupuskan pada tahun 2021, sedangkan apa yang dibuat hanyalah mengumumkan dasar tersebut. Sudah tentu ia tidak mahu digemburkan sebagai penipu bangsa. Sudah tentu Muhyiddin Yassin tidak mahu dicop sebagai penipu bangsa. Lebih-lebih lagi 100% peneroka Felda ini adalah bangsa Melayu yang mungkin telah tertipu dengan janji ini dengan mengundi Perikatan Nasional pada PRU 15 yang lalu. Muhyiddin dalam satu kenyataan baru-baru ini membidas Anwar sebagai berbohong berhubung langkah kerajaan melupuskan hutang peneroka Felda. Dia berkata, hutang peneroka sebenarnya sudah dilupuskan oleh kerajaan pimpinannya pada 2021. Anwar menuduh saya tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Ini satu pembohongan, kata Muhyiddin lagi. Namun demikian, Anwar menegaskan sekali lagi bahwa Muhyiddin tidak pernah melaksanakan langkah untuk melupuskan pinjaman peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion itu. Katanya memang terdapat persetujuan untuk memansuhkan hutang peneroka Felda, tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan. Pengurusi PH berkata dia meluluskan pelupusan itu pada penghujung Jun tahun ini. PN tak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record, kata Anwar Ibrahim. Hanya dalam belanjawan madani untuk 2023 saya mula serahkan Rm 990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda, dan yang hutang peneroka jumlahnya Rm8.3 bilion, kata Anwar Ibrahim dalam temu Anwar di Kedah semalam.
Jadi apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen. Adakah Anda juga setuju Muhyiddin perlu menyaman Anwar Ibrahim dalam waktu yang terdekat atau paling cepat hari ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sehari selepas Anwar Ibrahim membalas kenyataan Muhyiddin yang mengatakan bahwa Anwar Ibrahim berbohong tentang isu hutang Felda, akhirnya Anwar Ibrahim menemplak dan mengalahkan Muhyiddin dengan beberapa fakta yang amat menarik. Yang paling menarik sekali ialah pernyataan daripada Anwar Ibrahim yang mengatakan Muhyiddin tidak pernah membentangkan pelupusan hutang Felda itu dalam belanjawan. Jadi apabila itu berlaku, tidak ada hutang putih, kata pengerusi Felda yang baru, yaitu Sabri Sheikh. Hari ini Muhyiddin akhirnya tampil memberikan satu lagi penjelasan yang pada pendapat saya untuk mempertahankan diri beliau semata-mata. Akhirnya Muhyiddin jawab isu hutang peneroka Felda. Bekas Menteri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan pembohongan berhubung pelupusan hutang peneroka Felda, Lembaga Kemajuan Felda. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional turut menafikan dakwaan ahli Parlimen Tambun yang menuduhnya tidak melaksanakan pelupusan hutang tersebut semasa mentadbir kerajaan. Sehingga kan di dalam media sosial ramai netizen mula menulis bahawa sebenarnya peneroka Felda, kata mereka, tertipu untuk mengundi Muhyiddin Yassin ketika PRU 15 yang lepas kerana menurut Anwar Ibrahim tidak pernah dilaksanakan pelupusan hutang semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, bahkan tidak pernah dibentangkan dalam belanjawan. Selain itu, pengerusi Felda yang baru juga menyatakan bahawa tidak ada hitam putih untuk Felda berkaitan dengan dakwaan Muhyiddin itu. Muhyiddin menegaskan, dia mengatakan bahawa pelupusan hutang peneroka Felda dilaksanakan ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hal itu disahkan sendiri oleh Jabatan Perdana Menteri, kata beliau. Namun, oleh kerana kekalahan aliran tunai, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang secara berterusan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim dalam satu ucapan di sambutan Hari Peneroka Felda berkata, pengumuman mengenai pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai sebarang kelulusan. Menurut Anwar, kerajaan PN hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah RM8.3 bilion tersebut. Saya ulang sekali lagi, Perdana Menteri sekarang Anwar Ibrahim menyatakan bahawa pengumuman mengenai pemansuhan 80% hutang peneroka Felda yang dibuat kerajaan terdahulu tidak disertai sebarang kelulusan. Itu fakta menurut Anwar Ibrahim. Menurut beliau lagi, kerajaan PN hanya membuat pengumuman pelupusan hutang berjumlah RM8.3 bilion tersebut. Muhyiddin memaklumkan dirinya bukanlah seorang yang suka berbohong dan tidak menunaikan janji. Namun demikian, fakta yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim adalah sebaliknya beserta dengan fakta yang juga daripada pengerusi Felda yang baru. Jadi apabila dua orang ini telah menyatakannya, tak tahulah siapa yang betul, siapa yang bohong, siapa yang tak betul, siapa yang sebenarnya bercakap bohong. Sama ada Muhyiddin atau Anwar Ibrahim. Tetapi apabila Anwar Ibrahim sudah menyatakannya dan juga pengerusi Felda sendiri sudah menyatakannya, bermaksud bolehlah kita membuat kesimpulan siapa yang berbohong dan siapa yang bercakap benar. Dan kita tunggulah sama ada menteri yang akan menyokong, bekas menteri yang akan menyokong Muhyiddin atau tidak. Kerana setakat ini baru Muhyiddin saja yang bercakap dan belum lagi memberikan apa-apa bukti. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan daripada Mahathir sendiri yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim dan lebih penting lagi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai Presiden Parti Muda. Mahathir mengakui pada pagi ini bahawa Dr. M mengakui bahawa proklamasi orang Melayu sukar tarik orang muda. Saya nak bagi tahu Tun Mahathir mungkin kepada juga semua orang yang menonton channel ini, orang muda sekarang ini tak sama dengan zaman Mahathir Mohamad dahulu memulakan parti politik atau memulakan karier politik.
Orang muda pada waktu ini pemikirannya lebih dinamik, lebih progresif, dan yang lebih penting lagi sudah terbuka kepada pelbagai perkara, termasuklah isu-isu seperti perkauman dan keagamaan. Orang muda sekarang sudah dapat menerima kesamaan ataupun sudah dapat menerima bahwa negara ini adalah negara yang majmuk. Kita sudah biasa mula tinggal dengan rakyat yang pelbagai, bangsa, agama, dan juga keturunan. Bahkan sekarang ini dengan media massa yang terbuka, dengan sekarang ini pengangkutan yang telah maju, ada kapal terbang, semua orang mampu naik kapal terbang. Orang Sabah dah kenal orang Semenanjung Malaysia dah kawin orang Sabah dan Sarawak, ada keluarga, bahkan ada sudah yang menetap di Sabah Sarawak. Jadi itu sebabnya, mungkin sebabnya itu orang muda, itulah sebabnya orang muda sukar untuk tertarik dengan proklamasi orang Melayu. Ini diakui sendiri oleh Mahathir. Pengasas proklamasi orang Melayu, Dr. Mahathir Mohamad, mengakui sukar menarik sokongan orang muda kepada inisiatif itu yang disokong pemimpin parti pembangkang seperti PAS dan Bersatu. Beliau berkata, orang muda tidak mengikut sejarah, negara dan perjuangan pemimpin dulu. Saya tidak setuju dengan apa yang Mahathir kata ini. Apabila Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu, saya tidak setuju. Saya sebagai seorang anak muda, orang Sabah, saya tidak setuju apabila Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah. Siapa kata orang muda tak ikut sejarah? Orang muda ikut sejarah. Kita lah yang paling suka sejarah sekarang. Tanya saja orang muda-muda sekarang ni lebih berminat. Sebenarnya berminat ikut sejarah yang tepat, bukan ikut sejarah ahli politik. Saya nak kata ada dua beza sejarah yang betul dengan sejarah ahli politik punya. Versi sejarah ahli politik. Saya kalau nak tahu, saya ini bukanlah pakar sejarah sangatlah, tapi membesar dengan ilmu sejarah. Di universiti dulu belajar sejarah. Saya memang belajar sejarah. Itu sebab saya tidak setuju dengan Tun Mahathir kata bahwa orang muda tidak mengikut sejarah. Saya ikut sejarah, saya orang muda. Dan bagaimana Anda? Kita orang muda ikut sejarah. Kita ikut sejarah. Cuma sejarah ini ada dua versinya yang harus kita hati-hati. Yang satu tuh sejarah ilmunya, yang ada ilmu. Yang satu lagi sejarah versi politik. Yang tak elok itu ialah, bukan tak elok sangatlah, tapi yang sukar untuk kita mengerti dan kadang-kadang berubah mengikut dinamik politik ialah sejarah versi politik. Ini kayak yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir bahwa orang muda tidak mengikut sejarah. Orang muda ikut ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang kita belajar di universiti, di sekolah, maupun di mana-mana sejarah yang secara tidak formal, itu kita ikut. Tapi kalau versi politik, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir. Saya pikir sejarah versi politik itu harus dimengertikan dengan berhati-hati. Karena sejarah dalam versi politik itu adalah mengikut acuan politik semata-mata untuk kepentingan pribadi atau parti politik tertentu. Selepas itu, kalau Tun Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah dan perjuangan pemimpin dulu, ini pun saya tak setuju. Kerana orang muda sekarang sangat menghormati pemimpin-pemimpin terdahulu, termasuklah Tun Mahathir Mohamad sendiri. Siapakah orang muda di Malaysia ini yang tak kenal sejarah negarawan ini? Kita kenal Tun Mahathir, kita hargai Tun Mahathir, kita tahu sumbangan Tun Mahathir kepada Malaysia. Banyak, kita tak nafikan. Dia adalah bapa kemajuan Malaysia. Boleh kata juga bapa kepada perindustrian Malaysia. Dialah yang memperkenalkan proton. Dialah juga yang memajukan Malaysia. Tetapi kita tahu dia juga yang memperkenalkan wawasan 2020. Kata Tun Mahathir Mohamad, kita hadapi masalah dengan orang muda kerana mereka tidak mengikuti sejarah negara, perjuangan negara kita, kata Mahathir. Banyak daripada orang muda tak faham, kata Mahathir. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, kata Mahathir. Ya, betul lah tu. Kita okey sekarang sebab Mahathir.
Tapi untuk mengikut Mahathir punya kehendak dan telunjuk yang seterusnya, kita tak oke. Kita ikut kepimpinan yang terbaru terkini. Takkanlah sampai bila-bila nak ikut telunjuk Mahathir baru kita oke. Kita hormati Tun Mahathir sebagai negarawan kita yang ulung, negarawan kita yang terbaik. Tapi untuk terus ikut telunjuk beliau, itu tak oke. Kita nak mempunyai negara yang benar-benar mengikut acuan pemimpin semasa. Sebelum ini, proklamasi itu dilaporkan bertujuan untuk menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Malaysia kini melaporkan semua pihak yang menandatangani proklamasi itu sepakat untuk bekerjasama pada PRN akan datang. Saudara-saudara sekalian, itu pendapat saya tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir tentang proklamasi orang Melayu, sukar tarik orang muda. Itu pada pendapat saya mengapa anak-anak muda kurang tertarik, kerana apabila orang-orang muda sekarang sudah mula berfikiran terbuka, mula berfikiran lebih kritikal dan kritis untuk menilai keadaan yang tertentu. Dan saya juga tidak setuju apabila Mahathir kata banyak daripada orang muda tak faham. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, kata Mahathir. Apabila Mahathir juga kata orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu, ini pun saya tidak setuju sebab orang muda sekarang mengikuti sejarah dan juga menghormati perjuangan pemimpin dulu. Dengan kata lain, kalau dimengertikan secara sejarahnya, boleh kata mungkin dalam pengertian saya, mungkin Mahathir cuba mengaitkan dengan nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan orang-orang muda. Orang-orang muda sekarang adalah orang muda yang ada nilai patriotisme, nilai nasionalisme sebenarnya. Kalau dikata mereka tidak mempunyai nilai nasionalisme dan nilai patriotisme, saya tidak setuju. Harap-harap Tun Mahathir terus kekal kuat, sehat, melihat negara Malaysia ini mencapai negara maju seperti yang beliau impikan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.